Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ini bab baru iaitu daya dan gerakan 2. Okey, di mana inilah tajuk tingkatan 5. Okey, dekat situ saya akan menerangkan tutorial secara ringkas tentang bagaimana nak menyelesaikan daya paduan bagi satu paksi, daya paduan bagi dua paksi, leraian daya dan daya dalam keseimbangan. Okey, ini untuk bahagian yang pertama. Mungkin saya akan pecahkan kepada bahagian-bahagian. Mungkin kali ini saya cuma nak sentuh daya paduan satu paksi dan dua paksi dahulu. Sebab ini pun saya rasa dah panjang. Okey, kita jalan terus. Apa benda yang kita nak tunjuk sekejap lagi? Okey, ini ialah daya paduan satu paksi. Jadi sebelum saya nak pergi lebih jauh, saya terangkan dulu apa yang dimaksudkan dengan satu paksi. Kita tahu matematik kita ada dua paksi. Okey, Y dengan X. Ada tiga sebenarnya, X, Y, Z. Tapi tak apalah, Z tu bukan paksi yang kita nak belajar. Okey, dua paksi di sini. Satu paksi bermaksud sama ada X sahaja ataupun Y sahaja. Okey. Jadi kalau satu paksi ni sebenarnya sangat senang lah. Okey, cuba tengok macam mana contoh soalan. Yang pertama, daya paduan. Dalam bahasa orang putih, resultant force juga dikenali sebagai jumlah daya. Berapakah jumlah daya? Macam itulah. Ataupun biasanya dipanggil daya bersih. Berapakah daya bersih yang bertindak ke atas objek? Okey. Ini ialah kotak seperti gambar tu. Dia letak 4 Newton. Dia tolak dekat sini 2 Newton. Jadi, ada dua daya yang bertindak kepada kotak ini. Jadi, kalau daya-daya tersebut kita jumlahkan menjadi satu daya, berapakah daya tersebut? Jadi, itulah yang kita nak ceritakan dekat sini, iaitu tentang daya paduan. Dan daya ini kita akan tambah. Daya paduan itulah jumlah daya. Jumlah daya yang kita tambah-tambah daya ini, tetapi secara vektor. Kerana daya ialah kuantiti vektor. Okay, dia ada magnitude dan dia ada arah. Jadi dalam kes ini, biasanya cikgu akan cakap macam ni. Kalau sama arah, tambah. Kalau bertentangan arah, tolak. Itu bahasa yang mudah lah untuk kita faham. Jadi berapakah jumlah daya kat sini? Macam cikgu cakap. Sama arah kan? Tambah 4 tambah 2. Nampak? Dapatlah 6 Newton. Betul. Okey. Gitu sahaja cerita yang pertama. Kita masuk cerita yang kedua. Okey. 8 Newton dengan 12 Newton. So, 12 Newton sini, 8 Newton sini. Macam cikgu cakap tadi. Kalau sama arah boleh tambah. Kalau berlawanan arah tolak. Jadi kalau sama arah kita tambah, kita akan dapat 12 tambah 8 dapat 20 kan? Tapi macam mana kita nak tahu arahnya? Apa beza 20 Newton dengan 6 Newton? Tadi 6 Newton mengarah ke kanan. Yang ni mengarah ke kiri. 20 Newton tu mengarah ke kiri. That's why kita perlu quantity vector. Alright, mari tengok sini betul-betul. Bila sebut paduan daya, kita kena jumlahkan. Kita kena tambah semua daya-daya ni. Jadi semua daya ini ialah 12. Okay, tambah dengan 8. Sepatutnya macam ni. Tapi kita kena pertimbangkan dia punya arah. Kerana daya ialah kuantiti vektor. 12 ini mengarah ke kiri. Kita letak negatif. Kenapa negatif? Biasanya kita mengambil arah ke kiri sebagai negatif. Dia macam paksi Y dengan paksi X jugalah. Kalau ke kanan kan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kita gunakan benda itulah supaya senang. 8 pun ke kiri. Jadi negatif 8. Nampak tak? Masih lagi kita tambah. Dua daya ni kita tambah tetapi mengikut arah dia. Jadi kita akan dapat negatif 20 Newton. Nilai dia masih sama 20. Tetapi kita nampak dia punya arah. Kita tahulah bahawa kotak ini, okey, daya paduan yang bertindak pada kotak ini ialah 20 Newton mengarah ke kiri. Okey. Dah syok dah. Mari kita buat lagi. Kita tengok soalan yang ketiga. 45 dengan 20. Senang juga. Okey. 45 dengan 20 Newton. Sama juga daya paduan ialah hasil tambah daya-daya tersebut. So 45, tengok arah dia ke kanan. Positif, cikgu cakap kalau positif tak payah tulis. Tambah. Okay, daya sentiasa kita tambah. 20. Tapi 20 tu ke arah kiri. Negatif 20. Nampak? Jadi kita dapat 20
Newton sebagai dia punya jumlah. Dan arah dia positif. Maksudnya kotak ini akan dapat daya bersih sebanyak 25 Newton dan mengarah ke kanan. Kiri pula. Mengarah ke kanan. Positif kanan kan? Okay, last. Gitu je. Oh, banyak. Tak ada masalah. Bagilah daya banyak-banyak pun. Okay. 20 Newton. 30 Newton. Dan 80 Newton. Okay, macam saya sebut tadi, kita kena tambah semua daya-daya ini mengikut vektor. 20. Nampak? Tambah 30. Tambah 80. Sekarang ni 20 ni ke arah kanan. Positif. Tak payah tulis. 30 ke arah kanan. Positif. Tak payah tulis. 80 ke arah kiri. Kena letak negatif. Nampak? Dan daya-daya tersebut kita tambah. Sebab tu nama dia jumlah daya. Okey, 20 tambah 30, 50 tolak 80, negatif 30 Newton. Okey, apa maksud negatif 30 Newton ini? Jumlah daya ataupun daya bersih ataupun daya paduan yang bertindak kepada kotak ini adalah 30 Newton mengarah ke kiri, negatif. Okey, itu cerita daya, jumlah daya ataupun paduan daya pada satu paksi. Pada nama tajuk. Okey, satu paksi senang macam cikgu cakap lah, sama arah tambah, berlawanan arah tolak. Okey, sekarang ni kita nak tengok daya paduan pada dua paksi. Okey, biasanya terlibat paksi Y dan paksi X lah. Tengok situ. Kita ada lembu yang ditarik ke atas sebanyak 150 Newton dan tarik ke kanan sebanyak 200 Newton. Okey, pada bersudut tegak lah. Soalan saya, lembu ini akan ditarik ke mana? Adakah dia tertarik ke kanan ataupun dia tertarik ke atas? Sebab ada dua daya. Okay, semua aku boleh berfikir dengan logik. Lembu itu akan pergi tengah-tengah. Katanya tengah-tengah. Soalan saya, tengah-tengah tu ke sini ke? Ke sini ke? Ke mana? Berapa sudut dia? Tak tahu. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan yang begini? Kita menggunakan kaedah segi empat selari. Parallelogram method. Okey, macam mana segi empat selari tu? First, ada dua cara. Satu, kita lukis. Okey, lukis dengan berskala lah. Berskala. Gambar rajah yang berskala. Kaedah yang kedua ialah kaedah matematik. Okey. Macam mana segi empat selari? Okey, saya terangkan dua-dua kaedah tersebut. First, kalau gunakan kaedah lukis, nampak? Selari. 150 Newton, selari dia ke sini. Selari dia kat sini. Kalau yang bawah 200 Newton, selari dia ke situ. Selari dia ke sini. Ke sini. Nampak tak? Ada pertemuan dekat sini. Bila ada pertemuan ke sini, bermaksud lembu tadi akan bergerak mengarah ke titik pertemuan ini. Inilah arah daya paduan yang terhasil. Gitu je. Okey. Jadi, kalau kita nak buat macam mana? Cuba tengok tu. Tu adalah arah daya paduan. Okey. Kalau kita nak menggunakan kaedah lukisan berskala, nak buat macam mana? Tak susah. Gambar rajah yang berskala, kita hanya perlu, nampak tu, 20 cm. 200 Newton, saya buat 20 cm. Dan 150 Newton, saya buat jadi 15 cm. Jadi maknanya seolah-olah 1 cm 10 Newton. Okay. Jadi, kalau tengok segitiga tersebut, kita lukis. Macam mana nak lukis? Okay. Tak apa, saya tunjuk sekali lagi. Mula-mula kita lukis tegak begini. Okay. 20 cm. Guna pembaris lah. Pembaris 20 cm. Kemudian dengan bersudut tegak, okey, gunalah protektor, garis sebanyak 15 cm. Okey, tak tegak, saya ingat. Okey. Lepas itu dah cukup 15 cm. Mana tadi arah dia? Ni arah kan. Sekarang ni kita nak cari berapakah f. Maknanya dia nak cari berapa panjang f ini. Okey. So macam mana buat?
ukur sahaja. So, mula-mula ambil pembaris 20 cm, 15 cm. Lepas tu kita gariskan daripada hujung ke sini ke hujung sini, garis lurus. Dan akhir sekali ambil pembaris, ukur berapa panjang dia. Okey, sepatutnya jawapan kita akan dapat 25 cm. So, sepatutnya kita akan dapat sini 25 cm. Jadi, kalau 200 Newton 20 cm, habis tu 25 cm, kita dah tahulah 25 cm ialah 250 Newton. Okey, ini kaedah lukisan. Kalau kaedah matematik, segitiga bersudut tepat ini biasanya kita pakai teorem Pythagoras. Macam mana teorem Pythagoras tu? Loh, takkan tak tahu. Saya rasa senang kan? Teorem Pythagoras, macam inilah. Okey, kalau teorem Pythagoras kita ambil dia nilai yang tepat lah. Lebih mudah. Okey, 20 cm letak 200 Newton. 150 Newton. So, 150 kuasa 2 campur dengan 200 kuasa 2 punca kuasa 2. Terus kita akan dapat F. Yang bernilai 250 Newton tadi. Okey, so ada dua kaedah. Sama ada lukisan berskala ataupun kaedah matematik. Okey, dah habis ke belum? Belum. Sekarang ni kita baru dapat dia punya daya paduan. F kita 250 Newton. Macam mana nak tahu arah? Takkan kita kata arah dia tengah-tengah macam tadi kot. Biasanya arah kita akan sebut berapakah sudut daripada paksi X. Nampak? 200, 250, 150, theta. Yang ni matematik jugalah. Okey, kita dah pernah guna apa? Soh cah toa yang korang belajar tu. Okey, sin theta, opposite divide by hypotenuse. Okey, benda-benda tu yang awak akan guna. Okey, contohlah awak nak apa? Nak sin ke, nak cos ke, nak tangent, tak ada masalah. Ambillah sin. Kalau nak sin, so sin theta sama dengan opposite 150 bahagi 250. Contoh, kita boleh cari theta. Tak ada masalah. Boleh guna mana-mana nilai. So, saya tak perlu nak terangkan lebih lanjut tentang benda ni. Saya rasa benda ni awak dah tahu. Okey. Itulah dia dua kaedah tadi. Okey. Seterusnya. Daya paduan juga dua paksi. Okey. Sekarang ni, tadi bersudut tegak dah selesai. Sekarang ni dua paksi juga tetapi dia dah bukan bersudut tegak. Ada sebiji bola tu, okey, ada satu daya mengarah ke kanan, ada satu daya mengarah ke atas. Okey, 100 Newton, nampak saya lukis 100 tu panjang. Okey, 50 saya lukis pendek sikit. Nampak? Pada sudut 45 darjah. Okay. Ini yang saya lukis ini namanya ialah gambar rajah badan bebas, FBD, Free Body Diagram. Okey, gambar rajah badan bebas. Gambar rajah badan bebas. Menatang apa badan bebas ni? Okey, free body ni bermaksud tidak ada body, tidak ada objek. Okey, yang tinggal cuma daya-daya sahaja. Sama macam orang yang tarik lembu tadi. Saya cuma lukis arah anak panah daya sahaja. Lembu dah tak lukis. Orang pun dah tak lukis. Mana free lah. Bebas ataupun tiada body. Okey, daya sahaja. Inilah dia. Free body diagram. Alright. So, macam mana nak selesaikan? Guna kaedah yang sama. Segi empat. Selari juga. Okey, macam mana? Okey, kita tengok dulu. Menggunakan lukisan berskala. Lukisan berskala. Macam mana? First, ambil protractor. Buat sudut 45 darjah. Okey. Kemudian, tarik berapa panjang ni? 100 Newton. Letaklah 10 cm. Nampak? Lepas itu, tarik sini. Berapa nak? 50 Newton. Ambillah 5 cm. Okey, nampak? Dah siap? Gini. Kemudian kita lukis segi empat selari. Macam mana? Cuba tengok tu. Maknanya selari dengan atas ni. Ni 10 cm ni selari ni atas dia. Okey, yang 5 cm selari ke sini. Tengok gambar. 5 cm selari kat situ. So 5 cm selari sini. Nampak?
So akhirnya kita akan dapat persilangan dekat situ. Jadi bola tersebut akan bergerak ke mana? Bola tersebut akan bergerak ke bucu sini. Okey. Tetapi nak buat garisan selari ni agak susah. Okey, kecuali kalau kita ada pembaris yang segitiga tu. Kita bukan belajar lukisan kejuruteraan. Jadi ada cara yang lebih mudah. Bagaimana? Dengan menggunakan jangka lukis. Ni, saya bagi contoh jangka lukis. Okey. Kalau nak buat selari 10 cm, kita tahu sini 10 cm kan? 10 cm selari kat sini. Jadi, kita buka jangka lukis kita 10 cm, buka ni. Contoh kita buka 10 cm, cucuk dekat sini tanda 10 cm. Nampak? Tanda. Sini 5 cm. Kita tahu dia selari kat sini kan? So, buka jangka lukis. Okey, dah tahu dia 5 cm. Cucuk dekat sini tanda sign. Nampak? Dah dapat persilangan. Dekat situ confirm sini ialah 10 cm, confirm sini 5 cm. Okey. Alah, putus-putus nak tak putus-putus pun tak apa. Saja nak tunjuk putus-putus. Jadi hasil daya paduan kita kalau tengok gambar situ. Inilah daya paduannya. Okey, berapa nilai daya paduan? Kalau kita menggunakan lukisan berskala, kita kena ukur pakai pembaris. Berapa panjangnya dan kita tukar balik kepada Newton. Okey, kalau lukisan berskala, kita ukur 10 cm, 5 cm. Ini kita ukur pakai pembaris. Berapa cm? Okey. Ataupun kita guna kaedah matematik. Macam mana kaedah matematik? Okey. Gitu. Nampak? Macam mana kita tahu situ 135 darjah? Ni 10, kita tahu ni 5 cm. Mana cik tahu ni 135? Matematik je lah Kan ni 45 darjah kan? Okay, so nampak? 135 ni sama tak dengan kat luar sini? Sama kan? So kat luar ni berapa? 180. So 180 tolaklah dengan 45, dapatlah baki yang kat sini. Baki sini sama tak sini? Sama. Okay, kita tahu 135. Kenapa nak cari 135 darjah ini? Sebab kita nak buat segitiga. Segitiga kita rupa macam ni. So 10 cm, 5 cm. 135 darjah. Okey, berapa? Letak apa? F. Ni nak pakai apa? Teorem Pythagoras? Tak boleh. Teorem Pythagoras spesifik hanya untuk 90 darjah sahaja. Kalau dah sudut macam ni nak pakai apa? Kita menggunakan, kalau matematik kita guna petua cos. Macam mana petua cos? Ingat lagi tak? Petua cos, saya tulis formula dia kita cari, biasanya kita cari L. L sama dengan L pula. Kita boleh tukar ni C lah So kita ada A, kita ada B. Ni theta. Okey. Tengok, C tu mesti setentang dengan sudut ni. C dengan sudut mesti setentang, baru kita boleh cari. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 ni 10 tambah dengan B kuasa 2 tolak 2AB cos theta. Ni petua cos. Kalau rasa tak ingat boleh buka balik buku matematik. Jadi kita nak ambil 10 ke nak ambil 100 Newton, tak ada masalah. Okey. Kalau nak ambil 10 cm, ambillah 10 kuasa 2 tambah dengan B 5 kuasa 2. Nampak? Tolak 2 darab 10 darab 5 cos 135. Tekanlah kalkulator. Jangan lupa dapat jawapan akhir tu punca kuasa 2 sebab ni C kuasa 2. Jadi seharusnya jawapan awak lebih kurang 140 Newton. Kalau guna lukisan berskala, seharusnya awak dapat lebih kurang 14 cm. Kalau ukur pakai membaris, lebih kurang 14 cm. Kalau guna kaedah matematik juga, lebih kurang juga 14 cm. Ataupun dipulangkan kepada daya sebenar ialah 140 Newton. Okay, kalau tekan kalkulator mungkin 139.9 macam itulah. Okay. Biasanya kalau lukisan berskala ni 14 cm ni biasanya kita ambil anggaran sahaja. Lukisan takkan dapat tepat lah. Right. Itu kaedah yang kedua menggunakan daya paduan dua paksi. Ini nama dia segi empat selari. Okey.
Ada lagi rupanya. Dua paksi juga. Segi 4 selari. Okey. Tu, macam mana tu? Sama juga kaedah dia. Okay, kita lukis free body diagram. Tarik sini 100 Newton. Tarik sini 50 Newton. Pada sudut 135 darjah. Okay, free body diagram ni. Free body diagram tak ada bola kan. Okay, mula-mula lukis, ambil protector, lukis dulu. Lukis dulu sudut ni 135. Okay, first lukis dulu 135, lepas tu baru ambil pembaris, tarik berapa panjang? 100 Newton, 10 cm. Yang tadilah skala tadi. 50 Newton, tarik sepanjang 5 cm. Sama juga buat garisan selari. Okay, ni buat garisan selari. Itu pun buat garisan selari ke situ. Ataupun kita guna jangka lukis tadi. 5 cm letak sini. Okey, cucuk dekat sini, tarik 10 cm, cucuk dekat sini, tarik gitu. Okey, kita pun dapat gini lebih kurang. Lama bolehlah lebih kurang. Okey, jadi mana daya paduan yang terhasil? Ramai budak tiba-tiba tarik sini. Buat apa kau cari kat situ? Bukan kat situ. Kalau kat sini, buat apa buat segi 4? Daya paduan yang terhasil dekat bucu sini. Jadi daya awak ialah arah sini. Ini daya paduannya. Tengok gambar tu. So 5 cm, 10 cm, ni pun 5 cm lah. Okey. Dan itulah dia arah daya paduannya. Okey. Itu kalau kita lukis gambar rajah berskala, jadi kita boleh ukur berapa panjang dekat sini. Okey. Kalau ukur dapat, and then kita gantikan balik kepada Newton. Tetapi kalau nak guna kaedah matematik, matematik lagi. Tengok balik. Ni sudut dia 135 kan. Okey, sekarang ni kita nak buat segitiga. Ni. Mana kita tahu sini 45? Sama lah tadi kan sini. Kalau ni 135, tentulah baki dia sini berapa? 180 tolak 135. Dapatlah 45. Okey. Cuma kita sekarang tahu 10 cm dengan 5 cm. Jadi kita nak cari apa? Kita nak cari F. Okey. Kalau nak guna matematik, saya sebut tadi petua cos. Apa syarat nak guna petua cos? Yang awak nak cari tu, sudut dia mesti bertentangan. Awak nak cari F, mesti sudutnya dekat sini. Tak boleh nak cari F, sudut kat sini. Tak boleh. Okey. Sudut F dengan 45 ni mesti bertentangan, baru kita boleh guna petua cos. F kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 campur 5 kuasa 2. Okey, ini dalam cm lah Nanti boleh tukar kepada Newton. Okey, tolak 2 darab 10 darab 5 cos 45. That's it. So, tekan kalkulator nyit-nyit, dapat. Seharusnya lebih kurang Kalau salah, tolong bagi tahu. Sebab ni saya kira laju Okey. So, sepatutnya F awak dapat 7.4 cm. Ataupun dipulangkan dalam daya ialah 73.68 Newton. Cikgu, bukan 74 Newton ke? Kalau 74 Newton, itu awak dapat dalam cm lah. So, awak tukar kepada 74 Newton. Kita terima kalau awak lukis lukisan. Tapi kalau awak guna kaedah matematik, tentulah awak akan dapat titik perpuluhan. Gitu. Okey, so lebih kurang. Ini ialah kaedah tersebut. Okey. So, leraian daya kita akan masuk pada video kedua. Sebab saya rasa yang saya cerita ni pun dah cukup panjang. Okey, so stay tune. Kita tengok nanti lepas ni leraian daya untuk video yang kedua. Sekian, terima kasih.